Salam sejahtera pada penonton yang dikasihi sekalian. Kita mengharapkan para penonton dapat merumuskan sendiri melalui kajian yang dijalankan oleh edisi siasat Perkit yang menjalankan siasatan ke lokasi-lokasi remaja-remaja kita sehingga ke awal pagi pada malam-malam merdeka, malam sambutan tahun baru, di lorong-lorong maksiat. Edisi siasat kami pergi meninjau kedudukan sebenar anak-anak muda kita yang berada di ambang bahaya. Dan inilah dia realiti yang sebenar yang berlaku kepada anak-anak bangsa kita yang bakal mewarisi negara. Saksikanlah. Lihatlah betapa jijik dan hinanya remaja kita masa kini. Walaupun bertudung di kepala, berpendidikan tinggi, tapi berperangai seperti haiwan. Sanggup mereka menjual maruah diri, sanggup mereka menjual maruah keluarga, sanggup mereka melakukan maksiat dan berzina di tempat-tempat terbuka. Inilah bukti nyata kebebasan yang diberikan oleh ibu bapa mereka telah disalahgunakan oleh anak-anak mereka. Lihatlah gaya sambutan merdeka anak-anak moden masa kini. Tidak cukup pusat-pusat hiburan, rumah Allah turut menjadi mangsa. Beratus pasangan remaja berpelukan di dalam rumah Allah. Di malam hari, mak rempit menunjukkan belangnya seolah-olah mencabar pihak berkuasa. Mereka cuba menjadi juara di jalan-jalan raya. Malangnya gadis-gadis rempit menjadi mangsa. Suasana sambutan tahun baru, detik 12 malam. Keseronokan melihat bunga api di udara. Pasangan-pasangan yang mengambil kesempatan berpelukan dengan pasangan masing-masing. Di celah kesibukan orang ramai. Suasana maksiat di sekitar bandaraya, gelagak pelacur yang sedang mencari pelanggan mereka, mencari rezeki yang diharamkan oleh Allah. Ikutilah pandangan pihak berkuasa dan para pendakwah dalam masyarakat kita. Saya dapati bukan saya dengar, tapi saya lihat sendiri. Pelajar-pelajar, pelajar-pelajar, anak-anak saya sendiri, anak-anak didik saya, mereka berkeliaran di cyber cafe. Malam tadi pukul 3 pagi, saya lihat sendiri. Lillahi ta'ala. Suatu ketika dahulu saya pergi ke pusat snooker. Saya dapati pelajar-pelajar, anak didik saya berada di sana dan saya kenal pasti pelajar itu. Yang ketiga, saya dapati gerai-gerai menjual makanan pukul 3 pagi. Rata-rata remaja itu saya pandang dari jauh memanglah pelajar-pelajar sekolah. Jadi saya begitu tersentuh, duka cita. Apakah mampu saya tak bertindak? Kami sebagai penduduk kami, kita tak mau anti-campaign lulus lesen untuk hiburan lah. Macam kelab malam ke, pusat dangdut ke. Esok kita pun boleh dangdut juga, itu yang takut tu. Kelab malam, dangdut, pusat-pusat judi, yang tu kalau ada permohonan tak usah lulus di Bangi lah, lulus di tempat lain. Bermesyuarat dengan
Jadi firstly saya tak nak sentuh banyak, cuma saya nak katakan kat sini fakta pentingnya adalah stakeholder. Mana tuan cakap tadi, kita ni adalah pelaksana dasar, bukan yang pembuat dasar. Jadi apa pun ibarat kata mentimbun dengan durian. Jadi tuan-tuan fikirkan sendiri, itu satu. Yang kedua, bagi pihak JS untuk kes Rishi, kita tidak menindakkan kelemahan kita daripada segi pengawasan. Satu, kita tidak sehebat mana polis. Kalau tuan-tuan kita kata ustaz kita nak buat operasi yang tidak ada kebenaran, sudah dianggap satu kesalahan. Dia nak buat operasi, nak rasa peka terhadap amar ma'ruf nahi munkar, tiba-tiba nak menjalankan suatu operasi sendiri tanpa kelulusan daripada polis, tanpa kelulusan kebenaran daripada pejabat agama. Dan pejabat agama kita sendiri pun tak boleh memberi kebenaran kepada siapa-siapa saja dalam akta itu, melainkan dia sendiri. Polis sendiri kalau dia nak tangkap tentang keluar, dia akan saman, dia akan bawa saya pergi. Kalau tuan-tuan perempuan melihat keadaan jenayah pada masa ini, hari-hari keluar dalam paper, hari-hari keluar di media kita, sampai macam seolah sukar untuk dikawal, kan? Bukan tak ada program pencegahan, saya ingat macam-macam program pencegahan. Polis pun kita boleh kata hari-hari aturkan operasi pencegahan. Dari segi undang-undang kita jalankan, dari segi yang lain-lain itu kita masukkan secara psikologi lah, macam-macam. Apa yang penting kat sini yang saya nak menyatakan, kalau polis saja buat kerja tak boleh, kita joinkan forensic science, kepakaran siasatan dan bantuan orang ramai. Sebab tu bila dapat surat daripada Perkit ni, kata bos saya, you kena pergi. Sebagai seorang ahli politik, saya selalu seolah-olah ditakut-takutkan keadaan ekonomi yang melanda orang Melayu. Okey, apa akan jadi orang Melayu gini, apa akan jadi budak universiti gini, orang Melayu kat universiti malas sikit berbanding orang Melayu. Okey, itu yang DP ekonominya lah. Lepas tu saya juga ditakut-takutkan tentang ancaman keselamatan dalam negeri, luar negeri, macam-macam. Tuan-tuan, saya tak pernah dengar tentang ditakut-takutkan tentang agama. Ni, baru ini saya dengar. Tak ada orang sebut, tapi benda maklumat ni semua ada dalam kepala saya. Saya sedang menunggu ada pertubuhan-pertubuhan seumpama ini. Kita harus mengambil tindakan yang tegas dan drastik. Kalau tidak, kita tidak tahu sama ada bumi ini masih lagi akan diperintahkan oleh orang-orang Islam atau tidak. Kita harus mengambil sikap yang cukup positif. Kalau tidak, kita akan dipersoalkan oleh Allah hari akhirat kelak. Setiap daripada kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita telah lakukan dengan umur kita, apa yang kita telah lakukan dengan harta kita, dan apa yang telah lakukan dengan usaha kita yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Macam mana anak-anak muda kita ni tak rosak? Kita tengoklah persekitaran kita. Bermakna kita menyediakan prasarana untuk orang melakukan kemaksiatan. Banyak daripada masalah yang berkaitan dengan maksiat, banyak masalah yang berkaitan dengan zina, yang berkaitan dengan seks bebas, berkaitan dengan pil hayal, berkaitan dengan ekstasi, yang berkaitan dengan dadah, semuanya dilakukan dalam pusat hiburan, disko. Kalau tak ada disko itu, macam mana mereka nak mengedar ekstasi? Sebab masyarakat kita bila sebut merdeka ni, dia tak ada kerja lain. Dia nak tengok program nyanyi je, dia nak berhibur saja. Ini masalah yang berlaku dalam masyarakat kita yang perlu kita lihat secara serius ini. Seolah-olah tanpa hiburan, tanpa penyanyi ini, masyarakat kita boleh mati. Ini masalah sekarang berlaku. Bukan tak boleh menyanyi, tuan-tuan. Dalam Islam ada hiburan, kita boleh berhibur, kita boleh menyanyi, tetapi perlu ada batas-batas, adab-adab, norma-norma yang perlu kita jaga. Ini penting, tuan-tuan, supaya Islam itu beza dengan bukan Islam. Antara pengaruh barat ini, dia ada beza dengan pengaruh Islam. Kalau tidak Islam ini, orang tidak nampak di mana beza. Menurut
harapan Yahudi ini dia masuk bukan hanya daripada cara terang-terangan, cara senyap, cara pergi, cara lagu, cara hantar pakaiannya, cara pergi hantar macam-macam cara. Ini semuanya adalah anasir Yahudi yang memang dah termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Apabila saya mengenal Allah, apabila saya mengenal Rasulullah SAW dan cuba memberi puji-pujian kepada Allah dan memberi pujian-pujian kepada Allah sendiri, dan cuba menjadikan Rasulullah SAW sebagai mentor dan idola saya dan role model pada kehidupan saya, barulah rasa merdeka dan rasa kebebasan itu terwujud dalam hidup saya. Perkara ini, kemungkaran ini memang berada pada kita, depan mata kita, keliling kita, anak-anak kita. Saya sendiri, saya kata, saya kalah dengan persekitaran, saya kalah dengan sistem yang ada. Barangkali sampai saya peringkat saya berijtihad sendiri, anak saya didik cara saya. Gelombang yang ada ini cukup bahaya. Kalau setiap daripada kita tidak melakukan tugas masing-masing, maka saya fikir banyak bencana, banyak lagi bala Allah yang akan turun kepada kita. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Pengakuan anak bina Perkit yang berjaya dipulihkan. Dan peristiwa yang berlaku bermula selepas saya habis praktikal, dan malam tu kami bermalam di salah sebuah hotel di Kuala Lumpur. Dan esok paginya baru saya sedar kami telah melakukan satu dosa. Kami dah terlanjur. Doktor tu mengesahkan saya mengandung. Saya dah tak boleh nak cakap apa sebab saya tahu itu semua salah saya. Alhamdulillah, setelah beberapa minggu duduk di sini, saya rasa lebih tenang selepas apa yang berlaku. Berkat bimbingan ustaz dan isterinya, saya mula belajar mengerjakan solat taubat. Kaunseling daripada ustaz menyebabkan saya rasa saya ni terlalu ikutkan nafsu muda saya. Apa yang saya dapat daripada waktu awal sekolah lagi, kita keluar daripada game-game seronok, campur, lepas tu mister, macam kita keinginan cuba nak tahu pergi buat. Bila dah campur kawan, macam kawan-kawan kata kalau kau tuition, ni dia okey, campur. Bila dah jumpa abang-abang yang ada kat luar, daripada dia orang pengaruh daripada sekolah, dia tengok okey, kau jom join kita, keluar lagi, sampai rasa benda tu datang dan seronok. Bila dah datang seronok, dia lagi serius sampai menjadikan pusher
kadang saya bergiat daripada saya kena buang sekolah. Bagi saya, tolonglah dengar suara mereka, tolonglah dengar suara kami. Kami bukan nak dari macam ni. Kami tak nak. Kami tak ingin sedetik untuk jadi macam ni. Bukannya kami tak nak anak diri kami, kami tak nak anak saudara kami, tapi kerana pendidikan kami tak ada apa pun yang ingin mereka nak dengar suara kami. Kewajipan mencegah mungkar. Tanhauna 'anil munkar, dan kamu umat Islam ada umat yang sentiasa mencegah kemungkaran. Perkara apa? Perkara mungkar, maksiat, perkara yang tak baik, perkara yang berdosa, cegah. Jangan dibiarkan berlaku. Cegah perkara-perkara maksiat. Kerana kalau dibiarkan perkara maksiat, perkara kemungkaran berlaku, maka itulah yang mencemarkan Islam. Itulah yang meruntuhkan, yang akan jadi runtuh moral, akhlak kita runtuh, segala-galanya akan runtuh. Jadi cegah kemungkaran. Lebih 300 orang sukarelawan Perkit menjalankan operasi dakwah dan cegah maksiat pada malam kemerdekaan negara 2005 di sekitar Bandar Raya Kuala Lumpur dan Shah Alam. Pada kali ini, Perkit telah mengadakan inisiatif untuk menjalankan operasi cegah mungkar secara besar-besaran dan telah mendapat sambutan yang hangat daripada berbagai lapisan masyarakat. Operasi ini dinamakan Ops Masih Ada Yang Sayang, bertujuan untuk meninjau keadaan anak-anak bangsa kita yang berada di lorong-lorong maksiat dan menjalankan usaha memberikan bimbingan kaunseling bagi membentuk kesedaran kepada mereka untuk kembali ke pengkajalan. Operasi ini telah mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa, Ibu Pejabat Kontijen Polis Kuala Lumpur dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Operasi dakwah bermula kepada sasaran anak-anak muda Islam yang bertebaran selepas konsert Merdeka 2005. Lihatlah suasana remaja-remaja Islam yang datang daripada pelbagai negeri semata-mata ingin menyambut hari kemerdekaan, melihat suasana konsert dan persembahan artis-artis serta jantuman bunga api. Apabila kenderaan untuk pulang tidak ada, remaja-remaja ini dengan pasangan masing-masing bertebaran di sekitar celah-celah bandaraya di awal pagi dengan melupakan pesanan ibu dan ayah. Remaja-remaja kita merasakan dunia mereka terbuka luas
kebebasan untuk menjadi anak yang telah dewasa tanpa mereka sedari. Di sinilah bermulanya maksiat dan sejarah hitam yang akan memusnahkan masa depan mereka. Inilah antara remaja-remaja Islam yang telah diberikan kaunseling dan bimbingan oleh para sukarelawan Perkit di Masjid KLCC. Selepas itu ibu bapa dihubungi bagi memaklumkan anak-anak mereka. Keratan akhbar operasi yang dijalankan. Aktiviti pencegahan dan pemulihan Perkit kepada mangsa-mangsa gejala sosial. Operasi cegah maksiat pada malam kemerdekaan 2003 di Masjid Asy-Syakirin KLCC. Kem bina saksiah remaja untuk program cuti sekolah bagi membantu guru-guru dan ibu bapa mendidik pelajar-pelajar dan anak-anak supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadikanku hamba bertakwa, tiang iman untuk agama. Ken motivasi pelajar kepada pelajar-pelajar yang bermasalah turut diadakan di sekolah-sekolah. Manakala di malam hari solat muhasabah diri kepada remaja diadakan bagi mencungkil kisah silam anak-anak remaja kita. Kem pemulihan kepada mangsa-mangsa gejala sosial pula diadakan bagi kes gadis-gadis yang terlanjur melahirkan anak luar nikah, melakukan dosa-dosa besar. Mereka diinsafkan dengan modul taubat bahawa mereka kembali kepada Allah dengan membawa dosa dan bakal menerima azab siksa sekiranya mereka tidak bertaubat. Di sinilah rumah kebajikan Perkit di Taman Desa Sentosa Dusun Tua menjalankan operasi bagi membimbing remaja-remaja, gadis-gadis Melayu yang terlanjur, yang telah tersalah langkah di dalam kehidupan mereka. Di sinilah mereka dibimbing dengan modul 5B, yaitu berubat, bertaubat, beribadah, bermujahadah dan berhijrah. Rata-rata anak-anak remaja puteri Perkit di sini mempunyai latar belakang pendidikan yang baik dan latar belakang keluarga yang baik. Tetapi malangnya mereka telah ditipu oleh hawa nafsu. Mereka telah kalah dengan godaan syaitan, sehingga akhirnya mereka tewas dengan alunan percintaan di ala remaja mereka.
Beginilah keinsafan yang lahir daripada peserta-peserta kursus yang diadakan oleh Perkit. Guguran air mata yang mereka curahkan hasil penyesalan daripada dosa maksiat yang telah mereka lakukan. Derayan air mata taubat memohon keampunan daripada Allah terhadap dosa-dosa mereka, menderhakai akan kedua ibu bapa mereka. Derayan air mata taubat menyesali kesilapan mereka kerana seringkali menyakiti hati guru-guru mereka dan menyakiti hati teman-teman seperjuangan mereka. Semoga Allah menerima taubat mereka. Semoga Allah mengembalikan semula ke atas diri-diri mereka sifat-sifat yang terpuji sebagai pelajar yang cemerlang di dunia dan di akhirat nanti. Kembena anak soleh dan solehah diadakan oleh Perkit ketika musim cuti sekolah bagi membentuk anak-anak yang taat dan menyayangi akan kedua ibu bapa mereka. Lihatlah kasihnya ibu membawa ke syurga. Penyesalan kerana menderhakai ibu mereka. Nasihat daripada ayah ia menyayangi anaknya agar menjadi anak yang saleh. Harapan dan janji daripada seorang anak untuk mengubah sikap menjadi anak yang taat kepada ibu dan ayah. Slot rawatan Asy-Syifa antara modul pemulihan kepada mangsa gejala sosial. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Surah Al-Isra ayat 82. Yang bermaksud, dan kami turunkan daripada Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli da'in dawa, fa iza asaba da'u da'a bari'a bi izni azza wa jalla, atau kama qala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesungguhnya bagi setiap penyakit itu ada ubatnya. Maka apabila ubat itu serasi dengan penyakit, ia akan sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Sekiranya kita tidak bangun berangkat untuk mempertahankan harga diri, maruah dan masa depan anak-anak kita yang diambang bahaya ini, nescaya Allah akan mengazab kita azaban aliman, mengazab kita dengan azab yang sangat pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan kamu akan diganti oleh Allah dengan kaum yang lain
yang akan menguasai kamu, yang akan menzalimi kamu, yang akan memusnahkan masa depan anak-anak kamu. Wala tadurruhu syai'a, dan ketika itu kamu tak boleh buat apa-apa dah, kata Allah, sebab bertindak dah terlewat. Banyak peraturan-peraturan syarat mencegah munkar yang tidak dilaksanakan. Maka kerja NGO yang seperti ini, tuan-tuan, saya percaya orang kerajaan ada benda-benda yang dia tak boleh buat, NGO buat. Tuan-tuan kena sokong, saya setuju sangat, sokong. Maka sebab itulah tuan-tuan, usaha-usaha seperti ini mesti dapat sokongan, mesti tuan-tuan support. Mudah-mudahan tanggungjawab tuan-tuan, kalau tak ada umat Islam buat kerja mencegah mungkar ni, semuanya berdosa atas bahu-bahu kita, tuan-tuan. Tunjukkan keprihatinan anda dengan menghulurkan zakat dan jariah anda kepada Berkit Selangor. Nombor akaun 12010100200085, Bank Islam Malaysia Berhad, atau kepada Rumah Kebajikan Perkit. Nombor akaun 5622-455-00145, Maybank. Semoga sumbangan zakat dan jariah anda dapat membantu kami menjalankan usaha menyelamatkan akidah dan akhlak anak-anak umat Islam di dalam negara kita yang tercinta ini. Sebarang pertanyaan, sila hubungi 03-9021-3730 atau 03-8925-3891.